Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Luqmanul Hakim bin Kamarul Zaman, Guru Cemerlang Sains daripada SMK Pendeta Zakbar Seremban. Tajuk inovasi saya Kit Kehamilan 2.0 Kipas Embryo Plus MyFetus. Jadi untuk pengenalan, kit kehamilan merupakan satu inovasi untuk membantu guru sains tingkatan 1 mengajar subtopik persenyawaan dan kehamilan. Kita semua maklum bahawa subtopik persenyawaan dan kehamilan ni sebelum ni dipelajari oleh murid tingkatan 3, tapi bermula 2017, murid tingkatan 1 perlu mempelajari subtopik ini. Jadi merupakan cabaranlah kepada guru-guru sains tingkatan 1. Kumpulan sasaran dia adalah untuk murid kategori sederhana dan juga lemah. Okay, ini adalah kit kehamilan 1.0 di mana saya gunakan bahan bantu mengajar ini menggunakan bahan kita semula, kotak saja pada awalnya. Kemudian saya telah tambah baik kepada kit kehamilan 2.0. Saya menggunakan grafik yang lebih menarik, menggunakan warna-warna yang berbeza mengikut struktur. Saya juga sediakan QR code sebagai rujukan guru dan juga kad-kad yang lebih interaktif. Jadi tinjauan masalah saya, murid sukar memahami proses persenyawaan dan penempelan embrio walaupun saya sudah menunjukkan video kepada mereka. Murid juga suka mengingat perkembangan zigot kepada fetus sehingga lahir. Murid tertukar fungsi plasenta dan juga tali pusat, dan yang terakhir murid sering bertanya soalan yang tidak matang dan tidak relevan. Jadi apakah soalan-soalan tersebut? Contoh soalan adalah, persenyawaan berlaku kat rahim ke cikgu? Kemudian, baby tu tak lemas ke dalam perut mak dia? Baby tu bila lahir nanti dibawa keluar usus dengan perut mak dia sekali ke cikgu? Lepas tu doktor masukkan balik usus dengan perut mak dia sekali. Dan seterusnya, macam mana baby tu makan dengan minum masa dalam perut mak dia. Jadi ini adalah contoh-contoh soalan yang saya sering dapati daripada murid-murid kategori lemah dan sederhana, menunjukkan bahawa mereka masih tidak memahami subtopik ini dengan baik. Kemudian fokus masalah murid ialah murid tingkatan 1 masih belum dapat membayangkan bagaimana proses persenyawaan berlaku walaupun setelah melihat video animasi PDP. Kemudian murid tingkatan 1 tidak dapat menggambarkan bagaimana janin mendapat makanan dan bernafas ketika dalam rahim ibu, dan murid tingkatan 1 tidak faham bagaimana sperma dan ovum bertemu di dalam badan. Okay, jadi objektif inovasi saya adalah untuk meningkatkan penguasaan murid tingkatan 1 dalam bab pembiakan subtopik persenyawaan dan juga kehamilan. Kemudian untuk melahirkan murid yang berinovatif melalui aktiviti PDP yang bersifat hands-on. Kemudian saya juga ingin memudahkan guru mengajar subtopik persenyawaan dan kehamilan ini menggunakan BBM yang sesuai dengan tahap pemikiran murid. Kit kehamilan 2.0 ini menyokong pembelajaran berasaskan inquiry dan pembelajaran berasaskan projek menggunakan model 5E. Okay, ini adalah cara kit kehamilan digunakan, iaitu yang pertama menggunakan set induksi video PDP, mengajar menggunakan kit kehamilan, dan juga last sekali ialah modul aktiviti mencipta projek kipas embrio dan juga MyFetus. Okay, ini adalah step yang pertama, iaitu saya akan mengajar menggunakan video. Saya akan tunjukkan dahulu video daripada YouTube. Kemudian saya akan mengajar menggunakan BBM kit kehamilan 2.0 ini, di mana murid akan menampal kad ini mengikut warna-warna struktur yang telah ditetapkan. Dan ini adalah contoh macam mana saya melaksanakan menggunakan kit kehamilan ini dalam kelas. Sperma dan menjadi saluran bayi dilahirkan. Jadi boleh nampak kemeriahan kelas sewaktu menggunakan model BBM kit kehamilan ini, di mana murid akan menampak struktur mengikut warna yang ditetapkan. Kemudian saya akan mengajar bagaimana pergerakan ovum dihasilkan oleh ovari dan menuju ke tiub falopio. Saya ingin memastikan murid saya faham, maka saya menggunakan magnet saja di belakang ini, boleh lihat. Jadi apabila saya melakukan kaedah ini, murid kategori lemah dan sederhana ini boleh nampak bagaimana pergerakan ovum dihasilkan oleh ovari dan dia menuju ke tiub falopio. Dan kemudian untuk menunjukkan pergerakan sperma berenang menuju ke arah ovum di tiub falopio, jadi saya menggunakan magnet juga, boleh lihat bagaimana pergerakan itu berlaku. Jadi melalui kaedah ini murid akan dapat melihat bagaimana sperma itu berenang bertemu dengan ovum di tiub falopio dan berlakulah persenyawaan di tiub falopio di berwarna kuning ini. Okey, jadi apakah refleksinya? Refleksinya ialah murid dapat memahami struktur pembiakan wanita dan mengetahui fungsi strap struktur dengan betul.
Dan murid juga dapat mengetahui bagaimana proses persenyawaan berlaku di tiup Fallopian. Seterusnya saya akan melaksanakan aktiviti berpusatkan murid diberi nama projek Kipas Embryo. Itu saya telah menghasilkan modul ini untuk membantu murid memahami proses perkembangan zigot kepada fetus. Jadi apabila proses persenyawaan berlaku, bagaimanakah perkembangan zigot kepada fetus? Jadi murid akan dapat mengingat proses ini dengan baik. Mereka hanya perlu menghasilkan kipas di mana kipas ini mempunyai nota yang mengandungi kata kunci yang penting. Contohnya minggu 1 hingga 4, kata ekor embrio iaitu kaki, tangan dan ekor embrio terbentuk. Minggu 7 hingga 9, Haitiger, itu hidung, telinga dan jari terbentuk. Minggu 10 hingga 19, fetus terbentuk. Minggu 20 hingga 37, fetus menyerupai bayi. Dan minggu 38 hingga 40, iaitu mereka perlu menghafal lemak, di mana fetus lengkap, kepala menuju cervix, bendalai amnion bebas dan fetus keluar melalui faraj dan proses kelahiran pun berlaku. Kemudian selepas mereka belajar menggunakan kipas embrio tersebut, mereka akan melaksanakan projek MyFetus, di mana projek MyFetus ini bertujuan untuk membantu murid memahami kepentingan dan fungsi plasenta dan juga tali pusat serta menjadikan murid sebagai pembelajar aktif. Okay, caranya ialah saya akan meminta murid untuk merujuk modul yang saya hasilkan ini. Kemudian dalam modul ini, saya telah membuat satu bahan kita semula di mana murid perlu membina menggunakan botol mineral sahaja. Dan contoh plastik Luxina nombor 1 ini, okay, dia mewakili amnion. Kemudian botol air, okay, mewakili dinding uterus. Kapas nombor 3 ni mewakili plasenta. 4 tali uncang ni dia mewakili tali pusat. Uncang teh mewakili fetus. Air pipe mewakili bendalai amnion dan juga penutup botol ini sebagai cervix. Jadi murid akan melaksanakan aktiviti dengan membina model ini untuk memberi kefahaman kepada mereka bagaimana model kehamilan wanita itu. Okay, kemudian saya akan menerangkan kepada murid cara untuk menghasilkan projek ini di dalam kelas sebelum mereka melaksanakan tali projek. dan juga Saya akan uncang kat terangkan bawah kan? bagaimana untuk Okey, tali ni kita membuat ibaratkan sebagai apa? projek tersebut menggunakan bahan kita Andai, semula tali saja. pusat. Okey. Yang uncang ni Lepas kita ibaratkan mereka sudah sebagai mendengar tali. penerangan saya, mereka akan melaksanakan projek ini dengan merujuk modul saja. Okay, boleh tengok. Satu kumpulan ada 3 orang yang akan menghasilkan projek ini bersama-sama. Baik. Seterusnya, selepas mereka telah siap projek, ini adalah hasilnya. Mereka sudah memahami bagaimana model kehamilan wanita, di mana letaknya plasenta, di mana letaknya tali pusat dan juga bagaimana keadaan janin di dalam rahim wanita hamil tersebut. Mereka boleh gambarkan dengan menggunakan projek ini sahaja. Kemudian akhir sekali ialah murid akan melakukan demo melahirkan anak menggunakan projek MyFetus ini di tepi sinki makmal saja. Sikit lagi. Sikit lagi. Sikit lagi. Okey. Sekarang ni yang tinggal dalam perut mak dia apa? Jadi Yang tinggal dalam perut mak dia adalah mereka anak ini, mereka akan memecahkan plastik tersebut dan akan keluarlah bendalai amnion yang mewakili air ketuban. Kemudian mereka akan mengeluarkan janin dan menggunting tali pusat menunjukkan bahawa bayi telah dilahirkan melalui faraj. Jadi refleksi untuk aktiviti ini ialah murid dapat membezakan fungsi plasenta dan juga tali pusat. Jadi untuk analisis data selepas menggunakan kit kehamilan 2.0 ini menunjukkan peningkatan dalam ujian 2. Ini yang biru ni ujian 1, yang merah adalah ujian 2 dan menunjukkan peningkatan dalam analisis data. Kemudian boleh lihat juga analisis dokumen, murid berjaya mendapat markah yang baik iaitu 13/14, menunjukkan mereka faham selepas melaksanakan aktiviti menggunakan kit kehamilan 2.0, iaitu mereka sudah boleh menulis jawapan pada ruangan yang disediakan dengan betul, menulis proses perkembangan zigot kepada bayi dalam tempoh 38 minggu dengan betul, dan mereka juga sudah faham bagaimana pembentukan sewaktu fasa-fasa kehamilan tersebut berlaku. Dan sebagai penutup, kit kehamilan ini merupakan projek inovasi yang mampu membawa pelajar dan guru dalam proses PDP yang menyeronokkan dan berkesan, dan pelajar dapat memahami subtopik persenyawaan dan kehamilan dengan mudah dan guru dapat menyampaikan isi pengajaran dengan kreatif. Jadi itu sahaja. Saya juga telah membuat
perkongsian dan sebarluas inovasi saya ini melalui amalan terbaik bersama tim e-Didik Malaysia pada 28 bulan 5 dan mendapat 4,394K tontonan dan banyak juga soalan-soalan dan juga feedback yang baik yang saya terima daripada penonton. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.